أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku berjamaah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 6 untuk kelas MPU 3442 Rakam Masjid. Dalam video dokumentari ini, kita akan pegang sedikit sebanyak info tentang pusat pengurusan zakat. Kata lain, bagaimanakah peranan institusi zakat di dalam pengurusan masjid? Apakah itu maksud zakat? Dari pengertian bahasa, zakat adalah dari kalimah zakaya bermaksud suci dan subur. Dari segi syarak, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Seterusnya, mari kita tengok kandungan utama di dokumentari ini. Peranan pusat pengurusan zakat negeri di Malaysia. Golongan yang wajib memberi dan yang layak menerima zakat. Sejarah pengurusan zakat dalam Islam dan pembaruhan yang dilakukan dalam pengurusannya sejak perkembangan awal Islam. Dan penglibatan masjid sebagai pertempatan pengurusan zakat. Selain itu, peranan masjid sebagai pusat pengurusan zakat. Pengenalan tentang realiti pengurusan zakat di masjid di Malaysia. Cara-cara pengurusan zakat di masjid. Pusat Pengurusan Zakat merupakan sebuah organisasi yang telah ditubuhkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pusat Pengurusan Zakat atau lebih dikenali dengan nama singkatannya iaitu PPZ telah menjadi satu contoh organisasi kutipan zakat di Malaysia kerana kecekapan dan keberkesanannya dalam meningkatkan kutipan zakat serta banyak menolong dalam meningkatkan kesedaran masyarakat Islam untuk berzakat. Antara peranan pusat pengurusan zakat ialah menjadikan negara dan umat Islam muncul sebagai golongan kaya dan makmur. Hal ini kerana setiap zakat yang dikeluarkan akan dibayar dengan ganjaran pahala yang besar. Selain itu, merapatkan jurang antara golongan yang kaya dengan golongan yang tidak bernasib baik juga merupakan peranan utama pusat pengurusan zakat. Hal ini terjadi kerana peranan ini dapat melahirkan rasa kasih sayang serta sifat empati terhadap golongan miskin. Terakhir, mengutip semua zakat bermaksud di mana proses pengagihan zakat akan diagihkan kepada golongan yang berhak mendapat zakat. Seterusnya, mari kita mengenali golongan wajib mengeluarkan zakat. Setiap individu yang ingin membayar zakat harus diambil kira syarat wajib zakat yang perlu difahami dan dipenuhi sebelum membuat taksiran. Antara syarat-syarat tersebut ialah Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. Kedua, merdeka. Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib. Ketiga, sempurna milik. Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat. Keempat, harta usaha yang baik sebagai sumber zakat. Para fuqaha merakumi semua pendapatan dan pengajian sebagai mal mustafad iaitu peroleh baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Kelima, cukup nisab. Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan ataupun tidak. Yang terakhir, cukup haul. Cukup haul di sini bermaksud
genap setahun iaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masihi. Dalam zakat pendapatan, jangka masa setahun merupakan jangka masa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan. Setelah mengetahui orang yang wajib mengeluarkan zakat, mari kita mengenali 8 golongan yang berhak menerima zakat. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, golongan fakir. Golongan fakir bermaksud seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya. Kedua, golongan miskin. Golongan miskin bermaksud seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan hariannya. Ketiga, golongan amil, iaitu mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat sama ada individu atau organisasi bagi menguruskan dan mentadbir hal ehwal zakat termasuk pemungutan, agihan. Keempat, golongan mu'alaf, iaitu mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungannya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tetapi belum kukuh Islamnya. Kelima, golongan ar-riqab, iaitu golongan yang memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman penghambaan dan penalukan sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental. Keenam, golongan al-gharimin, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Ketujuh, golongan fisabilillah, iaitu mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti atau aktiviti menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya. Dan yang terakhir, golongan Ibnu Sabil, yang bermaksud mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud yang diluluskan oleh syarak dari mana-mana negeri atau negara yang memerlukan bantuan. Jika kita melihat dari sudut sejarahnya, kewajipan berzakat sudah disyariatkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Secara amnya, kewajipan berzakat ini telah diterapkan bersamaan dengan kewajipan solat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Selepas kedatangan Islam, hukum zakat mulai ditetapkan sebagai satu kewajipan yang mutlak bagi seseorang serta dijadikan sebagai salah satu daripada 5 rukun Islam. Perintah ini dijalankan secara beransur-ansur di mana ia telah diperkenalkan oleh Allah SWT ketika Nabi Muhammad di kota Mekah sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Zakat bukan sahaja amalan yang dilakukan atas dasar keagamaan semata-mata, malahan turut mengandungi unsur fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan ke atas umat Islam menjelang tahun kedua Hijrah. Pada tahun tersebut telah ditetapkan kadar zakat dari setiap jenis harta dan diterangkan secara terperinci. Surah At-Taubah yang diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang memberikan perhatian besar kepada zakat. Sebelum kedatangan Islam di Mekah, umat di sana menganggap bahawa mengeluarkan zakat bukanlah suatu perintah yang mutlak serta wajib dilakukan. Namun, pemberian zakat atau apa sahaja keperluan adalah berlandaskan budi bicara serta perasaan belas ihsan daripada semuanya. Hal ini turut dibuktikan apabila tiadanya ketetapan nisab, haul dan amil bertanggungjawab khusus mengenainya. Keadaan pada masa ini memperlihatkan bahawa
pengaruh zakat masih bersifat anjuran untuk berbuat kebajikan kepada orang fakir miskin dan orang memerlukan sahaja. Selain itu, perubahan yang ketara dapat dilihat dari segi pengumpulan dan pembahagiannya. Segala strategi serta undang-undang berkaitan zakat berlaku itu digarap serta dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri yang juga merupakan ketua negara Madinah. Seiring dengan peredaran zaman, beberapa pembaharuan telah berlaku dalam sistem pengurusan zakat pada zaman Rasulullah SAW dan pada zaman pemerintahan khulafa antaranya. Rasulullah SAW telah melantik para pemungut zakat yang digelar sebagai amil untuk bertugas di beberapa daerah serta wilayah Islam. Perlantikan amil zakat ini adalah sejajar dengan faktor perkembangan Islam yang terjadi pada zaman tersebut. Pada mulanya, Rasulullah SAW merupakan individu yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan zakat ini. Namun, apabila kapasiti penduduk di Madinah serta beberapa kawasan pengaruh yang lain mula bertambah dari masa ke masa, maka baginda telah menggarap pembaharuan ini. Golongan amil yang diamanahkan dalam menjalankan proses pengutipan, penaksiran dan pembagian zakat ini akan dibayar upah, namun tidak dibenarkan untuk menerima sebarang rangsangan yang berbentuk hadiah atau sebagainya. Amil zakat ini dapat dibahagikan kepada dua kelompok, iaitu pertama, amil yang bertugas sebagai gubernur atau pemerintah wilayah yang turut bertanggungjawab dalam memungut hasil zakat. Kedua, adalah amil yang hanya ditugaskan untuk memungut zakat serta akan bertindak untuk mengagihkannya. Zakat yang telah dipungut di Madinah serta beberapa kawasan lain akan dikumpulkan di Masjid Nabi. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliau amat tegas dalam menyuarakan tekadnya dalam memerangi golongan yang enggan membayar zakat, lalu mengisytiharkan perang ke atas mereka. Melalui cara ini, beliau dapat menjaga serta memelihara struktur keuangan negara. Manakala kesejahteraan yang dinikmati semasa zaman Khalifah Umar Al-Khattab telah menyebabkan tiada seorang pun yang ditemui layak menerima zakat pada ketika itu, khususnya di wilayah Yaman. Pentadbiran pengurusan zakat mencapai zaman kemuncak pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Penyerahan zakat dalam bentuk emas dan gula dan harta perdagangannya dibebaskan untuk pemilik harta membahagikannya. Sementara untuk barangan nyata seperti hasil pertanian dan ternakan dibayarkan kepada Baitul Mal. Uthman juga melantik Zaid bin Sabit yang bertanggungjawab atas Baitul Mal dan membahagikannya kepada kaum muslimin. Selepas Uthman terbunuh, iaitu ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, berlaku kekacauan dalam kalangan rakyat di mana mereka enggan membayar zakat. Namun Ali bijak mengatur strategi sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan memperkemas pertanian. Masjid sebagai pusat pengurusan zakat. Zakat di masjid. Terdapat beberapa aspek yang boleh teliti daripada masjid sebagai pusat pengurusan zakat. Aspek yang pertama, peranan dan fungsi masjid sebagai pusat pengurusan zakat. Realiti pengurusan zakat di Malaysia, cara pengurusan zakat di masjid dan orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan zakat di masjid. Yang pertama, peranan dan fungsi masjid sebagai pusat pengurusan zakat. Masjid peranan sebagai pusat penitipan dan pensajian zakat. Masjid adalah pusat ibadah melaksanakan sembahyang fardu, meningkatkan ibadah puasa, tempat iktikaf, tempat yang sesuai untuk baca Al-Quran. Dengan itu, dia juga masjid juga adalah tempat yang sesuai untuk bayar dan menerima zakat. Masjid juga sesuai menjadi pusat pengagihan zakat kerana hubungan yang rapat antara pihak masjid dan asnaf yang saling mengenali. Pihak masjid lebih mudah dihubungi oleh asnaf. Pengagihan zakat yang pusat di masjid juga dapat menyegerakan penyelesaian masalah dan mengurangkan kos perhubungan. Seterusnya, realiti pengurusan zakat di Malaysia. Terdapat institusi formal di Malaysia yang diberi tanggungjawab menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan pengurusan zakat. Fungsi pengurusan zakat ini diberi tanggungjawab untuk menguruskan proses
kutipan zakat meliputi zakat fitrah dan zakat akad. Zakat tersebut diletakkan di bawah penilaian material agama Islam itu pelbagaian asbab pengurusan dan pentadbiran menyebabkan wujudnya kebiasaan dalam aktiviti kutipan dan agihan zakat bagi setiap negeri di Malaysia dan juga mewujudkan jurang perhubungan antara pihak pengurusan zakat dan asnaf. Seterusnya, cara pengurusan zakat di masjid. Kajian telah mencadangkan model tadbir urus pengurusan zakat di institusi masjid dengan merangkulkan 3 komponen utama, iaitu unit tadbir urus, unit kutipan dan agihan zakat serta unit maklumat asnaf dan multimedia. Model tadbir urus pengurusan zakat di masjid adalah seperti yang berikut. Pertama, unit tadbir urus institusi zakat di masjid. Carta organisasinya adalah seperti yang berikut. Nazir masjid, diketuai oleh nazir masjid, imam masjid, ketua kampung, wakil pusat zakat dan pegawai audit. Iaitu unit maklumat asnaf dan multimedia dibahagikan kepada 2 bahagian masyarakat yang mengumpul data asnaf, data golongan bantuan dan golongan daya serta bahagian multimedia yang membantu dalam perhibahan dan perkongsian. Seterusnya, unit kutipan dan agihan zakat yang dibahagikan kepada 3 bahagian kutipan, iaitu kutipan zakat, dan dibahagikan kepada 2 kutipan zakat fitrah dan zakat atau bahagian agihan juga dibahagikan kepada 2 agihan kewangan dan agihan bukan kewangan serta bahagian gaji sosial. Seterusnya, kita lihat orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan zakat di masjid. Orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan zakat di masjid adalah seperti yang telah dinyatakan di dalam cara pengurusan tadi, diketuai oleh nazir masjid dan dibantu oleh imam masjid yang membantu dari sudut ilmu-ilmu dan hukum syariah, ketua kampung yang mempunyai akses terhadap lokaliti, wakil pusat zakat yang akan menjelaskan prosedur-prosedur kutipan dan agihan zakat serta pegawai audit kewangan yang akan menyelia transaksi dan aliran tunai dan aliran kutipan dan agihan zakat. Sekian saja masjid sebagai pusat pengurusan zakat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni berapa orang ni? Saya datang seorang je Ustaz. Memanglah awak seorang. Ni nak bayar zakat fitrah ni untuk berapa orang? Oh, zakat fitrah. Mak saya pesan suruh bayar untuk dia dengan saya. Oh, 2 orang lah ni. 2 orang Ustaz. Minta maaf lah Ustaz. Kali pertama. Look. WeChat. Ni resit. Semua sekali RM14. Okey, RM14 lah. Ni Ustaz. Okey. Yang lebih tu keep the change. Oh, untuk ustaz lah ni. Itulah. Itulah. Okay, sekarang kita lafaz lah. Lafaz. 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 Lafaz? Lafaz apa Ustaz? Lafaz lah. Lafaz. Aku terima nikahnya. Kamu ni lafaz zakat fitrah lah. Ni baca je kat sini. Oh, zakat fitrah. Kena lafaz Ustaz? Lafaz. Minta maaf Ustaz, kali pertama. Sekali lagi Ustaz? Boleh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah wang bagi bergantikan biras fitrah. Apa pula biras? Biras tu kamu punya biras kat rumah. Ini beras. Minta maaf Ustaz. Ini. Astaghfirullahaladzim. Nervous Ustaz. Baca. Semula. Sekali lagi boleh Ustaz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah wang
bagi menggantikan beras fitrah sebanyak RM14 yang wajib bagi diri dan tunggangan. Hai kamu ni, berapa kali dah cuba ni? Apa yang susah sangat nak lafaz ni pun? Asyik salah je. Dah niat? Dah Ustaz, niat daripada rumah lagi nak bayar zakat fitrah ni. Kalau dah niat, biar saya doakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahura walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Jangan lupa risinya. Susah betul. Garang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahulu, kini dan selamanya, masjid merupakan antara salah satu tempat yang menjadi tumpuan manusia sama ada dari segi pelancongan maupun rumah ibadat bagi umat Islam di dunia ini. Antara salah satu aktiviti tahunan masjid ialah menjadi tempat pembayaran zakat bagi umat Islam di Malaysia, dan berzakat juga merupakan antara salah satu aktiviti bagi umat Islam di dunia. Jadi persoalannya di sini, bagaimanakah cara untuk meningkatkan kadar pemungutan zakat? Bagi meningkatkan kadar pemungutan zakat dengan cara tidak mengingatkan kutipan zakat kepada zakat fitrah sahaja, sebaliknya membuka kepada jenis zakat yang lain seperti zakat pertanian, zakat harta dan sebagainya. Oleh yang demikian, cara ini dapat memudahkan masyarakat yang jauh tinggal di kawasan luar bandar untuk membayar zakat selain pergi ke bandar untuk melunaskan pembayaran tersebut. Jadi, secara kesimpulannya, pihak berkuasa mestilah mewujudkan suatu transformasi yang mana tidak memfokuskan kepada zakat fitrah sahaja, sebaliknya membuka kepada jenis pungutan zakat yang lain juga. Dengan cara ini dapat meningkatkan kadar atau hasil pungutan zakat, yang mana ini juga untuk pembangunan umat Islam dari pelbagai aspek mengikut terma dan syarat yang ditetapkan berdasarkan syarat dalam agama Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah.